Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi kepada semua murid tahun 6. Selamat pagi. Selamat pagi, Cikgu. Okay, cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan sihat, sejahtera. Baiklah, pada hari ini 14 Julai 2021, tema 6, semangat cinta akan negara, unit 17, budi yang baik dikenang jua. Okey, kelas kita 9:12 pagi sehingga 10:15 pagi. Tadi kita dah mulakan kelas dengan membuat aktiviti menulis imla. Baiklah, kita teruskan dengan slide yang seterusnya, iaitu standard pengenalan kita 1.3.2, mendengar, memahami dan memberikan respon terhadap ayat tanya dengan betul. Jadi kita akan fokus pada hari ini ialah memberikan respon terhadap soalan ayat tanya. Baik, sekurang-kurangnya 2 ayat tanya dengan betul. Kita akan lihat apakah ayat tanya berdasarkan grafik dan maklumat yang ada pada halaman buku teks halaman 87. Okey, kriteria kerjaan kita memberikan respon terhadap sekurang-kurangnya 2 ayat tanya dengan betul. Okey, murid boleh baca dan fahamkan buku teks halaman 87 selama 3 minit. Lepas habis baca, sila raise hand. Boleh baca sekarang? Boleh baca sekarang? Dah siap baca, sila raise hand. Fahamkan. Okay. Sini kita tengok dah 3 orang baca. Diana, Jessin, Ayuntong, Freddy. Tekan sekali raise hand ya. Kita boleh nampak kat situ siapa yang belum baca. Kemudian Pangkala sudah. Pastikan. Student. Tujuh orang. Afan, Jerry, Irfan, dah boleh baca belum? Terus, John Wayne. Bukan sekali sahaja. Ini ada 16 orang. 16. Masuk kelas kita kecuali 5 orang. Amsyar, dikasih, tugas memang biasa lambat lah. Cikgu pun dah sending pada dia, dia tak bangun lagi, tak pasti. Lagi. Kalau Felicia pun dia lambat masuk. Apa lagi ya? 5 orang. Amsyar, dikasih. Memori, Felicia, lagi seorang tu. Yang sini, tidak ada yang sini. Oh, yang tidak ada. Kenapa?
Okey, sebelum kita teruskan, cikgu nak ingatkan ya, ni pesanan guru besar kepada semua murid. Jika kamu tak masuk ke kelas, tidak menyiapkan kerja sekolah, tak kalau ada tugasan hari itu, contohnya kita tak ada Google Meet, okay, cikgu akan ambil kehadiran juga. Maksudnya, setiap kerja yang telah kami berikan, itu juga merupakan kehadiran awak. Faham tak? Contoh, Isnin, Selasa, kamu tak ada Google Meet. Khamis tak ada Google Meet. Jadi, Isnin, Selasa dan Khamis itu ialah tugas Isnin, Selasa memang tak ada kelas lah kan. Google Meet tak ada, Google Classroom tak ada. Kelas kamu hanya hari Rabu, Khamis, Jumaat. Jadi, Rabu dan Jumaat kamu Google Meet. Khamis ialah Google Classroom dan tutorial. Okey, jadi 3 hari ini cikgu mesti tick senarai semak kerja tugasan kamu. Kalau kamu tak siapkan kerja, okey, itu dikira kamu tidak hati. Maksudnya kamu konting. Kalau kamu konting, kalau kamu tak sekolah, kamu tak hadir, kamu mesti kena ada surat, kena ada sebab. Jadi kamu kena maklumkan kepada cikgu kenapa kamu tak masuk Google Meet, kenapa kamu tak buat kerja sekolah cikgu. Okey, sebab tahun 6 kelas yang paling sikit kerja sekolahnya. Dan kelas yang paling sikit bahasa Melayu lah untuk tablet lagi kita dah pasti. Berbanding dengan kelas-kelas yang lain. Okey, tolong hari Jumaat nanti cikgu akan keluarkan senarai semak semua daripada bulan Mei sampai bulan hari Jumaat nanti. Okey, jadi siapa yang tak siap kerja sekolah minggu lepas ramai ya. Dan tak siap lagi. Nanti kita akan keluarkan senarai semak tu. Jadi dia akan kamu tahu, terutamanya Google Meet. Kalau kamu tak masuk Google Meet pun kamu kena bagi tahu sebab. Mesti ada sebab. Tak balas tu maksudnya kamu jangan konjur. Okey? Kita maklumkan awal-awal. Sebab sekarang ni banyak murid yang tak masuk kelas, dia tak bagi tahu sebab. Kalau ada sebab, mungkin ada masalah, mungkin kita fahamlah. Okey? Baik, ini ialah teks yang telah dibacakan oleh kamu. Jadi kita akan baca lagi kemudian. Sekarang cikgu nak tanya. Siapa yang nak jawab boleh raise hand lah. Apakah nama bagi bendera Malaysia? Nama lain bagi bendera Malaysia. Siapa nak jawab? Apakah nama lain bagi bendera Malaysia? Okey, Jesslyn. Jalur gemilang. Bagus. Tahniah. Bagus Jesslyn. Terus soalan yang kedua. Mengapakah, ini susah sikit. Mengapakah kita perlu menghormati bendera Malaysia? Siapa boleh jawab? Tak apa, salah tak apa, jangan risau, cikgu tak marah. Yang cikgu marah tak buat kerja sekolah. Salah tak apa. Mengapa kita perlu menghormati bendera? Bendera Malaysia tu, bendera negara kita. Yang kita cintai, yang kita sayangi. Mengapa kita kena hormat? Dia bendera je, kain je. Kenapa kita nak kena hormat? Sebagai apa? Okey, Diana, silakan. Sebagai tanda patriotisme. Sebagai tanda patriotisme. Patriotisme rakyat kita sebab kepada negara kita. Bendera ialah lambang. Maksud kita lah, kita ada lambang kehidupan kita. Diri kita sendiri ni kalau kita orang yang tak hormat, macam mana? Okey, walaupun bendera Malaysia hanya sekadar kain yang berwarna merah, biru, kuning, itu ialah lambang patriotisme. Patriotisme, ada orang sebut patriotisme lah, tambahlah yang kamu faham. Okey, iaitu cinta akan tanah air. Okey, jadi kita tak boleh meremeh-remehkan, tidak menghormati. Apa yang tak hormat, bagaimana kita hormati itu, kita akan lihat. Macam mana kita nak hormati itu, kita pun juga akan lihat pada slide yang seterusnya. Baik, soalan yang ketiga, siapa nak jawab? Siapakah yang telah mencipta bendera Malaysia? Jawapan dah hadir ni. Okey, P. Cinian, silakan. Mohamad bin Hamzah yang telah mencipta bendera Malaysia. Bagus, tahniah. Okey, pada murid yang ada respon tu bagus. Jadi kamu tak bosan kalau kamu masuk kelas cikgu, kamu tak bosan. Salah tak apa, jangan takut salah. Okey, tapi jawapan kena pastikanlah kamu lihat maklumat tu, jangan cakap, jangan ketika pun dia kena tengok betul-betul jawapan berdasarkan soalan kita begitu. Awak kena tengok betul lah, jangan make kamu juga. Okey.
Salah tak apa, tapi kita kena pastikan juga jawapan tu ada tak bersesuaian ke tidak. Sebab kamu dah tahun 6, kamu dah faham, lebih faham apa yang cikgu akan tanya, apa yang cikgu ajar. Okey? Baik, bagus. Tahniah siapa yang telah bagi respon. Semuanya betul. Baik, kita lihat slide yang seterusnya. Okey, sekejap. Cikgu nak kecilkan sikit sebenarnya ni. Cikgu harap kamu nampak. Nampak tak? Masih nampak lagi kan? Nampak. Okey, terima kasih. Baik, ini ya maklumat yang cikgu nak terangkan. Cikgu rasa ini kamu dah baca, cikgu hanya terangkan sahajalah. Okey, hormati bendera kita. Kat situ ada 3 gambar. Yang pertama ialah dia menerangkan tentang pencipta bendera Malaysia yang bernama orang yang mencipta tu yang nama ni ialah Muhammad bin Hamzah. Ini kena hafal. Kalau kita orang Malaysia tak tahu siapa yang mencipta bendera kita ni, kita malu, tapi kita malu. Kita kena tahulah ya, ambil tahu. Iaitu Encik Muhammad bin Hamzah. Cikgu rasa orang ni dah tak ada lah, cikgu rasa lah. Ini sejarah. Dalam buku sejarah pun cikgu rasa ada. Kalau tak ada sejarah kat tahun 6, mungkin tahun 5, tahun 4 ataupun sekolah menengah pun juga kamu akan tahu. Baik, yang kedua, bagaimana kita nak menghormati? Yang pertama tadi kita kena tahu siapakah pencipta, orang yang mencipta bendera Malaysia. Yang pertama kita kena tahu. Yang kedua ialah kita kena tahu bagaimana cara mengibarkan jalur gemilang dengan betul. Okey, mengibarkan tu bukan maksudnya kamu kibarkan gitu saja. Bagaimana kamu hendak menggantungkan bendera. Bendera ada banyak jenis. Okey, ada banyak bentuk yang sesuai. Bagaimana bentuk bentuk ini kita gantung bagaimana, kita kibarkan bagaimana. Okey. Yang pertama bendera Malaysia yang bersaiz biasa. Ni. Bersaiz biasa maksudnya dia bentuknya menegak dan melintang. Melintang. Yang biasa kita nampak dekat sekolah lah. Okey. Yang itu perlu digantung bagaimana. Baik, yang kedua, bendera yang berbentuk gegantung. Yang berbentuk gegantung tu dia menegak. Dia punya bintang dengan bulan tu berada di atas lah, dekat bahagian atas. Okey. Dia punya jalur gemilang tu, jalur merah dan putih itu berada di bawah. Dan ada dia punya bentuk hujung tu macam bentuk ikan lah, bentuk segitiga kat bawah tu. Itu bentuk cara kita nak gantungkan secara menegak. Seperti itu, bendera yang bentuknya macam tu sahaja boleh. Kalau bendera berbentuk biasa, kita gantungkan macam ini, itu tak sesuai. Salah. Salah. Baik, yang seterusnya. Dah tahu siapa, dah tahu bagaimana cara untuk mengibarkan jalur gemilang, kita perlu tahu cara menghormati dia. Iaitu apabila menyanyikan lagu negaraku, kita perlu apa? Berdiri. Berdiri apa guys? Tegak. Berdiri tegak. Berdiri tegak. Bukan maksud berdiri tegak kamu tak bernafas kan. Berdiri tegak macam biasa sebagai tanda kita hormat. Tangan, kedua-dua belah tangan berada di sisi kita dan pandang hadapan, pandang pada bendera yang sedang dinaikkan. Kalau tak ada bendera, mungkin kawasan tu dalam dewan dia hanya bunyikan lagu negaraku, kita hormat, kita berdiri sahaja. Berdiri tegak. Okey, itu cara yang ketiga. Baik, yang seterusnya, lihat di sini. Susunan. Susunan kedudukan bendera pada hari biasa dan hari persekutuan. Bagaimana kita nak susun bendera pada tiang bendera. Siapa pengawal dia tahulah. Dia tahu. Baik, yang ini ialah kita nak kibarkan, kita nak bukan gantung, kita nak kibarkan di hari merdeka kan biasa orang gunakan kayu, gunakan tiang besi, batang besi untuk menggantungkan bendera. Kita tak boleh nak
Kita tak boleh nak ketuk dekat paku macam tu, tak boleh. Kita mesti kena ada dia punya kayu ataupun batang kayu atau batang besi. Kita kena condongkan sedikit, condongkan 45 darjah. Tak boleh tegak, tapi tak boleh bawah sangat. Kita kena condongkan separuh pada degree darjah yang bersesuaian. Okey, lihat ini. Ini adalah atlet negara kita yang telah menyumbang dan memberikan sumbangan emas, mengharumkan nama negara kita di luar negara. Sekarang ni berlakunya sukan apa sekarang berlaku? Siapa tahu sukan apa dekat Jepun? Siapa tahu? Syafiqah, sekarang apa Syafiqah? Olimpik. Sekarang ni sukan negara kita juga ada mewakili negara Malaysia, aktiviti kita, ahli-ahli sukan kita terlibat dengan sukan Olimpik yang cikgu dengar semalam 27 acara. Cikgu tak pastilah acara apa yang lebih jelas yang cikgu dengar semalam dekat berita 27 acara. Maksudnya mungkin ada lebih 27 orang aktif mewakili negara kita. Dalam keadaan COVID-19 ni belum selesai, tapi mereka sangguplah mengharungi, mewakili negara kita, bertanding untuk nama negara kita. Sukan ni juga memberikan orang cakap galakan ataupun kemajuan, sebab sukan ni juga merupakan satu kerjaya. Sukan merupakan satu kerjaya, satu industri yang boleh juga meningkatkan kita punya ekonomi secara tak langsung lah. Jadi orang tahu, orang Malaysia ni banyak, sebab sukan ni bukan sahaja hanya kita bersukan sahaja, tapi banyak benda yang terlibat daripada segi kemudahan, daripada segi kesihatan dan sebagainya. Lihat terusnya. Ini ialah soalan. Ada 5 soalan yang ada dikemukakan dalam dialog ini. Yang pertama, antara Damrong, Islah dan rakan-rakan yang lain. Antara Damrong, Islah dan rakan-rakan yang lain. Yang pertama, sebagai contoh ya. Cikgu lupa tadi nak tunjukkan satu video sebenarnya. Cikgu nak tunjuk satu video bagaimana murid, sekejap. Murid sekolah lah ya. Mengibarkan galon gemilang, menaikkan galon gemilang. Tengok kat sini. Cikgu harap nampak sebenarnya ni. Keluar tak? Keluar tak? Tak keluar lagi. Keluar tak ni? Sertifikat? Tak keluar lagi? Oh, sekejap. Sepatutnya ada video YouTube dekat situ, tapi dia belum keluar. Sekejap. Kita kena pilihkan dulu baru kita pilih. Kita boleh sebab ya. Sebenarnya kamu pun boleh tengok dekat internet, dekat YouTube. Tapi cikgu tunjuk sekali lah. Supaya nampak tak? Nampak tak? Tak nampak. Nampak Nampak. Okey, besarkan sikit. Ini murid sekolah ya, sekolah menengah. Saya rasa kelab KRS. Ini kawat kaki untuk menaikkan bendera Malaysia, jalur gemilang. Kadet remaja sekolah KRS. Dia nak ingatkan nama tu lupa dah. Okey, ini bukanlah yang biasa kamu nampak. Cikgu tunjukkan. Biasa kamu menaikkan bendera seorang murid saja kan. Ini
pasukan kadet ataupun pasukan beruniform sekolah dalam satu majlis, contohnya hari kemerdekaan ke hari kebangsaan ke kemerdekaan. Marilah kita nyanyikan bersama lagu kebangsaan negara kita, negaraku. Mohon. Okey. Tunjuk secara cepat. Okey, mereka menggunakan bendera perlahan-lahan, tak cepat, mengikut melodi lagu itu. Okey. Okey, yang sini juga tunjuk. Okey, yang ini cikgu nak tunjukkan kalau kamu nampak. Dekat sebelah kiri ini ialah bendera negeri. Kalau kamu lihat dekat buku teks tu, dekat gambar yang keempat sebelah kiri tu. Kedudukan. Bagaimana kita nak gantungkan, kita nak pasang bendera pada tiang, mesti mengikut kedudukan yang betul. Negara kita, bendera Malaysia, jalur pemilihan ada di tengah-tengah. Sebelah kiri ialah negeri, sebelah kanan ialah institusi, contohnya sekolah. Kalau sekolah, jadi bendera sekolah berada di sebelah kanan. Kalau macam, kalau balai polis di sebelah kanan. Kalau ada bendera polis lah. Kalau kata hospital, di dekat sini. Bomba dan sebagainya. Okey? Jadi, kedudukan ini kena tahu. Ini adalah kedudukan yang betul. Okey? Baik. Selesai untuk tunjuk video tadi tu. Sekarang ni kita fokus lagi, sambung ke PowerPoint yang seterusnya, iaitu soalan tadi kan, soalan tentang memberikan respon terhadap ayat tanya dengan betulnya. Kita contoh satu, ayat tanya yang pertama. Tadi dah dijawab oleh Teacher Nien. Siapakah Muhammad bin Hamzah? Ini soalan ni berbentuk lain sikit. Tapi cikgu tanya siapakah yang mencipta bendera Malaysia? Ini cikgu tukar sikit. Dalam soalan pula. Ubah. Siapakah Muhammad bin Hamzah? Beliau ialah pencipta bendera Malaysia. Itu. Bagaimana kita nak respon? Sebab soalan respon ataupun soalan dalam bentuk dialog ini memang ada dalam soalan. Okay, walaupun kamu tak ada di PSR tahun ni, tapi memang ada juga dalam soalan. Kamu juga ada, walaupun tak ada peperiksaan di PSR, tapi kamu ada peperiksaan. Kalau kita ada kesempatan nanti naik ke sekolah, naik sekolah nanti, kamu ada peperiksaan. Okay, sama saja macam bentuk kertas PSR yang sebelum ini. Cuma peperiksaan itu dilakukan peringkat sekolah sahajalah. Baik, jadi respon dengan ayat yang betul. Memberikan respon dengan ayat yang betul, jawapan yang sesuai lah. Baik, yang kedua. Bagaimanakah cara kita mengibarkan jalur gemilang? Okay, ada siapa nak baca? Jawapan dah ada, cuma nak baca saja. Ada siapa nak baca? Jawapan dah ada. Cikgu cuma nak tahu minta bakal baca saja. Bukan sikit. Ada siapa nak baca? Okey, Irene Tom, silakan. Cara kita mengibarkan jalur gemilang ialah bendera bersaiz besar perlulah dipasang melintang bagi bendera yang dipasang menegak pula. Bilang selanjutnya perlulah melengkung ke atas. Okey, terima kasih Irene Tom. Baik, cikgu nak tegur sikit. Irene Tom kalau baca, di sini ada nokta, kamu kena berhenti sekejap. Jangan sambung. Okey. Baik, yang seterusnya. Okey, ialah soalan yang kedua, cara kita mengibarkan jalur gemilang. Okey, ini dah disebut oleh cikgu tadi. Bendera yang dipasang melintang memanjang, perlulah bersaiz besar. Manakala kalau bendera yang dipasang menegak, bulan sabitnya tadi, bulan dan bintang tadi tu
kena berada di atas, melengkung ke atas. Okey, pastikan berjenis bendera tu sesuai, dikibarkan dengan cara yang betul. Baik, yang ketiga, berapa darjahkah kecondongan bendera yang dikibarkan pada premis, pada institusi, pada sekolah? Apa nak jawab? Boleh raise hand. Siapa nak jawab? Boleh raise hand. Jawapan tadi cikgu dah terangkan. Okey, Diana silakan. Silakan Diana. Diana? Diana mungkin ada masalah internet. Tak kuat dekat dia. Tak dengar suara Diana. Okey, orang lain? Orang lain? Murid lain? Siapa nak cuba? Jawapan dah ada dah. Cuma kamu nak lengkapkan sahaja. Tahun 6. Tahun 6. Diana, cikgu tak dengar suara awak Diana. Kalau kita bagi orang lain boleh Diana. Ataupun Diana nak jawab dekat chat pun boleh Diana. Kita bagi orang lain. Okey, siapa nak jawab? Okey, Syafiqal, silakan. Darjah kecenderungan bendera yang dikibarkan pada premis ialah 45 darjah. Okey, bagus. 45 darjah. Kamu tahu jawapan, tapi kamu malas nak sebutkan jawapan tu. Berat je mulut kalau saya tanya. Ya, tahun 6. Dia Syafiqal. Okey, baik. Yang seterusnya, bagus Syafiqal. Walaupun berat-berat pun betul depan dia. Okey, baru. Macam itulah. Cuba. Jangan malu kamu tak nak jawab. Salah tak apa. Baik, yang kedua. Kedua pula. Yang keempat, apakah yang dilakukan oleh kedua-dua murid itu? Apakah yang dilakukan oleh kedua-dua murid itu? Siapa nak jawab? Angkat tangan. Dalam gambar tu, gambar yang ketiga, apa yang dilakukan oleh murid-murid tu? Cikgu Hafiz pun dah terangkan tadi. Tak nak jawab, suruh pilih. Lukas. Senyap. Cikgu panggil senyap. Ada jawapan tak? Apa yang mereka sedang buat tu murid tu? Lukas, boleh jawab tak? Tak boleh. Tak boleh lah. Kamu jawab tak boleh je. Okey. Siapa nak jawab? Christabel, boleh? Christabel, tak boleh je. Cherry? Senyap. Airita, boleh tak? Tadi Cikgu Hafiz dah terangkan tadi dah. Mereka sedang apa tadi tu? Kedua-dua murid itu sedang menyanyi lagu patriotik dan berdiri tegak. Kedua-dua murid itu sedang menyanyikan lagu patriotik, lagu negaraku, lagu negeri, tak kisahlah lagu apalah. Menyanyikan lagu negaraku dengan berdiri tegak. Nampak? Okey, hari cuba kamu tahu jawapan kamu betul ke tidak. Setelah cikgu terangkan. Baik, yang terakhir. Ini cikgu tanya seorang murid ni. Apa ya? Jadi selalu dia ada jawab. Sekarang ni dia macam tak lagi nak jawab dah. Jadi Ya. bagaimana, jawab boleh tak? Bagaimanakah cara kita menyusun kedudukan bendera di tiang sekolah? Tadi cikgu dah terangkan, dah tunjukkan video. Cara kita menyusun kedudukan bendera di tiang sekolah. Jawab. Cepat Fedi. Ya. Ya. Cara kita menyusun kedudukan bendera di tiang sekolah. 19 juta. Tadi kan cikgu terangkan dah gambar nombor 4 tu. Bendera negara, bendera Malaysia berada di mana, bendera negeri berada di mana, bendera sekolah berada di mana. Apa Fedi?
Dalam gambar tu Fedi, gambar nombor 4 tu Fedi, ada buku teks tak awak? Ada? Jawablah. Cara kita menyusun kedudukan bendera di tiang sekolah ialah apa? Cara kita menyusun kedudukan bendera di tiang sekolah ialah kedudukan bendera pada hari biasa dan hari-hari kebesaran persekutuan. Kan, itu bukan jawapannya. Cikgu nak di mana kedudukan. Kalau kita mengibarkan jalur bendera-bendera tu, kedudukan tu disusun di mana? Bendera negeri kat mana? Bendera negara kat mana? Bendera sekolah dekat mana? Sebut itu sahaja. Ada orang kat tangan siapa ni? Kicinian. Apalah awak ni? Awak leka ni cikgu terangkan tadi. Kicinian silakan. Cara kita menyusun kedudukan bendera di tiang sekolah ialah bendera negeri di sebelah kiri, bendera negara di tengah dan bendera institusi di sebelah kanan. Macam tu lah jawab. Okey, sebenarnya jawapan dah ada dah. Cikgu dah tunjuk, kamu tak perasan tadi. Cikgu dah tunjuk awal-awal tadi dah. Tapi, okey. Dan kalau cikgu tak tunjuk pun sebenarnya kamu dah tahu sebab kamu dah baca, kamu dah faham. Cikgu Hafiz dah tunjukkan dan Cikgu Hafiz pun dah tunjukkan video tadi. Dalam masa video tadi cikgu terangkan KRS, Kredit Remaja Sekolah tu dah naikkan bendera, cikgu dah stop. Cikgu tunjukkan lagi kedudukan sebenar bendera-bendera yang ada di tiang sekolah. Terima kasih Kicinian, terima kasih Fedi, walaupun kamu tak dapat jawapan tapi kamu nak respon jugalah. Buka mikrofon tu. Terima kasih ya. Ni jawapan dia. Bendera Malaysia kedudukannya nak jawab orang lengkap. Cara, tambahkan cara lah ya. Cara kita menyusun kedudukan bendera di tiang sekolah ialah bendera Malaysia di tengah, bendera negeri di sebelah kiri, manakala bendera sekolah di sebelah kanan ataupun bendera institusi. Okey, itu sahaja. Ini ialah tadi yang cikgu nak tunjuk video tadi tu. Okey, itu sahaja. Lengkap. Okey, selesai. Jadi, siapa nak sebutkan di line murni, kalau ada jawapan kamu sendiri, silakan. Siapa nak jawab? Apakah di line murni yang kamu belajar hari ini, dalam buku teks pun ada. Kamu sebutkan sahaja. Selain daripada dalam buku teks tu pun kamu nak sebut pun boleh kalau ada yang sesuai. Siapa nak sebutkan nilai murni? Nilai murni yang kamu dah belajar pada hari ini. Kawan Nam tak respon lah. Cikgu ni tanya tak nak jawab. Cikgu Cicin sahaja. Yana nak jawab tapi dia punya mikrofon tu macam ada masalah Yana. Okey. Cicin yang satu sebutkan. Patriotisme. Patriotisme. Yana boleh sebut tak? Cinta akan negara. Boleh pula. Okey, bagus. Cinta akan negara. Jesslyn. Harmoni. Harmoni. Tak kisah. Sebab dia berkait harmoni, perpaduan, ketaatan kita kepada negara, kepada tanah air. Itu pun boleh juga. Tak ada masalah. Sebab apa yang cikgu tunjuk tu mungkin ada yang lebih kamu tahu. Okey? Bagus. Baik. Jadi hari ini sebenarnya cikgu nak bagi culture dekat kamu. Tadi yang kita dah jawab tadi tu, cikgu nak kamu jawab dalam buku latihan. Boleh tak? Apa yang kamu jawab tadi tu, jawab dalam buku latihan. Boleh tak? Alna, boleh tak? Boleh. Boleh. Semua jawapan tadi dah ada dalam buku teks, dah diterangkan dalam oleh kawan kamu. Kalau kamu tak ingat, kamu tak boleh nak fikir dah tu, kamu masuk dalam YouTube cikgu, kamu belajar, bukan belajar, kamu lihat, tonton semula, lihat balik semula. Okey, supaya kamu dapat jawapan dalam itu. Sebab dah ada dah. Saya rasa ini sahajalah untuk hari ini. Cikgu akan screenshot soalan ini ke dalam grup.
Okey, cikgu rasa ini sajalah untuk hari ni ya. Kita stop record. Okey, cikgu ingatkan sekali lagi, kerja kamu hari ini ialah buku imla, upload dan selesaikan, lengkapkan soalan yang telah ditemukan oleh Cikgu Hafiz ini. Sebenarnya dari bincang, kamu hanya salin